saudara Loh, bagi urusan dokumentasi. Jadi saya terus masuk ke dalam topik hari ini. Topik hari ini kita berbincang berkaitan dengan peristiwa 13 Mei. Bagi saya rasa peristiwa 13 Mei dikirakan sebagai satu titik perubahan ataupun merupakan satu insiden yang memberikan impak yang sangat besar terhadap perkembangan politik negara, struktur ekonomi dan hubungan etnik. Sesetengah pihak mengambil serius terhadap peristiwa ini dan mereka berpendapat bahawa kerajaan harus mendedahkan semua dokumen yang berkaitan bagi mendapatkan kebenaran. Manakala di sebelah sana, sesetengah pihak pula menggunakan peristiwa ini sebagai retorik politik untuk menakutkan rakyat supaya tidak membincangkan sebarang isu sensitif berkaitan dengan kaum bagi mengelakkan rusuhan ataupun pertubuhan darah sekali lagi. Jadi perbezaan kedua-dua pendapat ini adalah kerana cerita ataupun pengalaman seseorang itu berbeza. Oleh hal yang demikian, seperti tajuk yang dinyatakan di atas ataupun pada hari ini, kami haraplah dapat mengenal pasti ataupun peringatan berkenaan dengan peristiwa ini secara kolektif dan mencapaikan rekonsiliasi masyarakat pada suatu hari nanti. Jadi hari ini kita telah mempelawat dua speaker yang agak terkenal dalam terutamanya kita bincang berkaitan dengan sains sosial kan. Jadi speaker pertama ataupun panelis pertama hari ini adalah Prof. Dr. Muhammad Tajudin Muhammad Rasdi atau kita selalu panggil dia sebagai Prof. Taj. Hai Prof, boleh ucapkan hai kepada semua. Okey. Apa khabar semua? Ya. Jadi beliau ialah seorang profesor yang mengajar Islamic Architecture di UCSI University dan beliau juga seorang komunis. Saya rasa semua juga kenal kan yang sangat berpengalaman dan tidak pernah berhenti menulis artikel sepanjang 23 tahun ini. Dan dalam artikel beliau kami juga boleh menampak semangat beliau yang tidak pernah gentar untuk mengkritik ataupun melontar idea dan nasihat secara progresif kepada rakyat Malaysia, orang Melayu dan terutamanya kepada mereka yang berkuasa di institusi akademik, agama dan politik. Dan panelis yang kedua adalah Dr. He Qicai Borsi. Hai Dr. Ho, boleh kamu ucapkan hai? Selamat malam. Okey. Selamat malam. Ya, beliau pula ialah seorang pensyarah kanan yang mengajar di Jabatan Pengajian Cina Universiti Malaya dan penyelidikan beliau fokus kepada bidang kemanusiaan, sejarah, tamadun komuniti Cina di Malaysia, sejarah politik Malaysia terutamanya dalam gerakan sayap kiri dan juga hubungan etnik. Jadi beliau juga seorang ahli akademik di Center for Malaysian Chinese Studies. Seperti apa yang saya terangkan tadi, rasanya semua pun tak rasa feeling strange kepada Dr. Ho sebab mereka yang pernah menonton siri webinar ini pernah juga berjumpa dengan Dr. Ho kan. Jadi tanpa kita membajakan masa, mungkin saya terus memberikan platform ini terus kepada Prof. Taj. Okey, Prof. Taj, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dan selamat sejahtera pada semua para penonton. Terima kasih kerana dapat hadir atau menghadirkan diri di dalam webinar ini untuk berkongsi pengetahuan. Dan bukanlah saya pakar dalam bidang ini, cuma memberi satu perspektif yang mungkin agak berbeza daripada kebanyakan terutamanya orang Melayu dan juga orang Islam, tapi juga sebagai seorang warga negara Malaysia. Berkenaan dengan Mei 13 ini, ada cadangan yang mengatakan kita perlu membuat seperti South Africa tentang rekonsiliasi dan mendedahkan semua dan memaafkan antara satu sama lain. Dan saya sendiri tidak ada masalah sebenarnya kalau kita sebagai negara boleh berbuat suatu perkara yang saya sifatkan sebagai satu perkara spiritual
seperti yang dilakukan di South Africa. Tetapi melihat kepada realiti semasa, melihat kepada apa yang middle class Malaysia yang mana saya lebih kenal sebab saya adalah di dalam kaum tersebut, dan melihat kepada berita-berita yang menjadi konflik kepada perkauman, saya rasa kita tidak akan berjaya untuk berbuat demikian kerana ia seperti mencungkil luka yang lama dan ia boleh memudaratkan keadaan. Ini bukan bermaksud saya nak menyembunyikan atau menyokong untuk menyembunyikan fakta dan sebagainya. Jadi saya ingin menyebutkan dua perkara saja pada sesi saya ini, iaitu yang pertama tentang apa yang dikatakan naratif sejarah, dan yang keduanya itu apakah naratif baru yang patut kita berikan kepada 13 Mei supaya kita boleh membangun bersama dalam kelapangan jiwa, kelapangan dada dan kelapangan minda untuk berkembang dan bukan mengguris luka yang sudah sakit dan juga yang sudah lama, tetapi ia adalah suatu kita kata growth ataupun satu yang membina daripada suatu malapetaka atau suatu insiden yang sangat buruk. Sebab apa-apa yang berlaku di dalam hidup kita pun, contohnya kalau kita sakit yang teruk, maka kita akan sakit sama ada kita suka atau tak suka, dan persoalannya apabila kita sembuh, apakah peningkatan spirituality kita selepas kesakitan atau keperitan hidup seperti susah, tak ada wang dan kelaparan dan sebagainya. Itulah sebahagian hidup manusia. Baik, perkara pertama berkenaan dengan naratif sejarah. Sekarang kita mempunyai naratif yang bisa toksik, saya kata. Toksik sebab kaum-kaum semua beranggapan bahawa satu naratif kaum ini yang salah, yang kaum itu pula menganggap kaum itu yang salah. Ini adalah naratif salah menyalahi antara satu sama lain. Saya rasa dari sudut akademik, kalau sesiapa mempelajari metodologi historiografi, untuk menyatakan sesuatu perkara itu berlaku, taklah susah sangat. Untuk menyatakan sesuatu perkara itu berlaku pada sesuatu masa, tak juga susah sangat. Untuk menyatakan kenapa ia berlaku, ini adalah suatu benda yang cukup susah. Sebab kalau kita kata siapa yang mula dulu, adakah yang mula dulu tu seorang yang mungkin memukul ataupun membunuh seorang yang lain, ataupun bibit permulaannya telah lama berlaku? Apabila kata-kata di dalam parlimen atau kata-kata ahli politik atau kata-kata ketua-ketua komuniti yang menyakitkan kaum-kaum yang lain yang telah bermula sebelum Mei 13. Saya ambil contoh, saya suka menggunakan sejarah sekarang. Kita tengok sekarang apa yang berlaku. Konflik kita makin hari makin tegang. Dan bukan saja ditambah diangkat pada perkauman, sekarang pada keagamaan. Maka saya meneliti apabila sesuatu isu itu keluar, siapa mufti yang bagi pandangan atau tidak bagi pandangan. Siapa NGO yang bagi pandangan atau tidak bagi pandangan. Yang kebanyakan saya lihat tidak memberi pandangan. Apabila tidak memberi pandangan tentang isu-isu konflik seperti isu Cina babi, isu pendatang, isu macam-macam lah, konflik agama, ISIS dan sebagainya, maka ini menjadikan ia sebagai satu benih kebencian yang bakal membuah menjadi suatu bisul kudis, barah yang cukup
menyakitkan dan membahayakan dan boleh mematikan nyawa. Maka itu naratif sejarah, ataupun kita melihat bahawa untuk mengatakan inilah titik permulaannya, itu satu benda yang cukup sukar di dalam sejarah, cukup sukar. Jadi kita akan bergaduh tak habis-habis. Itu satu. Jadi yang kedua, yang berkaitan dengan sejarah pula, ia selalunya kita bila belajar sejarah, yang kita belajar sebenarnya suatu naratif atau perspektif sekumpulan sejarawan yang bersetuju tentang cerita sejarah tersebut. Sebab sejarah hanyalah sebuah story, cerita. Jadi cerita apa yang kita nak cerita? Naratif apa yang kita nak berikan? Contohnya, kalau kita tanya ibu kita, "Mak, masa mak mengandungkan saya dulu, sakit tak mak? Dan masa saya membesar tu, susah tak mak menjaga saya?" Takkanlah mak Wong yang akan menjawab, masa beranak kamu teruk macam nak mati, kan? Takkan dia nak jawab gitu. Dia akan kata, alah, sikit-sikit je sakitnya, tak ada, walaupun memang teruk perit sakitnya. Dan kemudian bila kamu membesar, kamu anak yang baik, yang ini, yang itu. Dia tidak akan memberi satu naratif bahawa sukar membela anak tersebut. Jadi sejarah sepatutnya adalah satu naratif yang boleh kita bina masa depan. Kalau ia digunakan sebagai ugutan, contohnya ugutan yang paling saya takut sekali pada satu ketika itu adalah ugutan gabungan mahasiswa Islam dalam kes Jawi. Apabila sekumpulan orang muda yang belajar di universiti, yang berpendidikan di universiti, membuat kenyataan seperti mengugut dalam kes Jawi dan Dong Zong pada satu ketika 2 tahun yang lalu, maka itu adalah sesuatu yang bagi saya cukup berbahaya. Dan kalau terjadinya perkara tersebut, katakanlah 2 tahun akan datang, di mana kita nak letakkan titik permulaannya? Kemudian kita ada juga insiden seorang ketua NGO yang rindu Mei 13, yang nak mengasah parang, nak mengasah ini, semua ini disebut kepada orang-orang Melayu dan orang Melayu pun menyokong. Nasib baiklah polis mengambil tindakan. Jadi dia pun dah diam sekejap, tapi saya sekejap je mungkin. Jadi ini adalah naratif-naratif yang amat berbahaya. Dan bagi saya, jalan ke hadapan adalah bukan jalan yang diambil oleh South Africa, tetapi kita sendiri sebagai rakyat Malaysia harus mengambil Mei 13 sebagai cuti umum untuk mengingati kesemua yang mati sebagai wira kebangsaan kita. Sebab ramai yang mati itu tak tahu pun apa-apa, tiba-tiba mereka dimatikan dengan pelbagai cara. Jadi bagi saya beranggapan bahawa mereka itu adalah wira, bukan orang yang mati sebegitu sahaja. Lihat bagaimana kita beranggapan kepada kubur-kubur yang ada. Tak berkisah pun kita. Ini menunjukkan bahawa negara kita tidak menghormati titik hitam tersebut. Jadi saya telah menulis untuk membuat satu memorial, seperti memorial Tugu Kebangsaan, untuk semua yang mati. Dan dalam tulisan saya dalam The Star pun saya telah mengatakan bahawa kita kena buat satu bangunan di mana setiap wakil rakyat, setiap member of parliament atau ADUN harus diajak ke situ untuk mengambil ikrar di depan kubur
wira-wira yang mati di dalam Mei 13 itu untuk berjanji sesama sendiri mengakui kelemahan kesemua kaum, kesemua rakyat dan pemimpin, dan berjanji tidak akan perkara ini diungkit secara negatif untuk menjadikan retorik politik atau ugutan yang akan mengakibatkan pengulangannya perkara ini atau peristiwa ini. Jadi kita perlu membuat satu naratif pendidikan bahawa kesemua kaum mempunyai kesilapan di dalam peristiwa ini pada hari itu ataupun sebelumnya, terutamanya sebelumnya. Kita perlu mengiktiraf bagaimana pemimpin-pemimpin kita gagal, semuanya, semua parti, tidak kira parti pembangkang, parti kerajaan, yang telah membuatkan sesuatu untuk menjadikan perkara peristiwa ini seperti berlaku. Selagi kita tidak mengakui kesalahan dan kesilapan kita secara umum semuanya, kita tidak boleh bergerak dengan positif. Itulah yang jadinya sekarang orang gunakan, menyalahkan, ugutan, sebab kita tidak belajar daripada peristiwa, kita hanya menggunakan peristiwa tersebut. Jadi mesej saya pada ucapan pembukaan saya ini adalah bahawa kita perlu bergerak kepada suatu naratif sejarah yang lebih menyalahkan kepada semua, dan kita meminta maaf antara satu sama lain dan berjanji untuk bergerak ke depan. Dan Mei 13 itu harus dijadikan suatu hari khusus untuk kita bertafakur, untuk kita mengingatkan, untuk kita mengiktirafkan kesemua mereka yang mati itu sebagai anak bangsa, wira bangsa. Dan kalau ada gambar-gambar mereka, kita harus menggalerikan, mempamerkan untuk menghormati kesemua yang mati tersebut, kerana mereka semua tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang yang tidak pegang parang. Yang berdosa adalah orang yang tidak pegang senjata. Yang berdosa adalah orang yang membuka kata seperti pepatah Melayu, terlajak perahu boleh diubah, terlajak kata badan binasa. Jadi kalau kita lihat sekarang dan untuk menyimpulkan, keadaan sosial media sekarang yang cukup toksik. Walaupun kita menggunakan sosial media, kita tidak mengingatkan kepada kata-kata ini. Kata pepatah Melayu, pengajaran Rasulullah SAW, lidah kamu boleh bawa ke neraka. Tak kiralah kamu dah bagi haji berapa kali, sembahyang berapa kali. Tetapi kita tidak memahami bahawa kata-kata kita boleh membawa kepada peristiwa yang seburuk seperti Mei 13. Jadi itulah kata pembukaan saya adalah bahawa Mei 13 perlu dimemorialkan sebagai suatu peristiwa penting yang boleh kita bergerak sebagai suatu bangsa. Terima kasih. Terima kasih Prof. Tas sebab memberi sedikit pandangan beliau terhadap peristiwa 13 Mei ini, terutamanya macam mana kita nak melihat kepada naratif sejarah dan juga dalam jalan kehadapan, iaitu naratif yang baru. Jadi saya rasa juga banyak penonton yang sedang memberikan soalan kepada Prof, tapi kita tunggu sampailah selepas presentation Dr. Ho, jadi kita boleh berbincang sekali dalam Q&A session, sesi Q&A. Dan sebelum saya masuk kepada sesi Dr. Ho, saya ingin untuk memberi sedikit maklumat kepada semua bahawa hari ini kita ada 4
organisasi yang menganjurkan bersama-sama bagi forum hari ini, iaitu Jabatan Kuasa Hak Sivil KLSCH, Persatuan Rakyat Sejiwa Malaysia, Lim Lian Yok Culture Development Center, Pertubuhan Pemeliharaan Warisan Budaya. Terima kasih kepada organisasi-organisasi ini, dan tanpa membuangkan masa, jadi saya terus bagi Dr. Ho untuk memberi sedikit pandangan beliau terhadap peristiwa 13 Mei ini. Terima kasih. Okey, sekejap saya tengah di masalah teknikal. Dan connection saya di sini, tadi saya merasakan ada sedikit lag kan, ada sedikit lambat. Jadi saya akan cuba berkongsikan PPT saya. Okay. Dan saya rasa yang PPT saya mungkin akan mengambil masa lebih kurang 20 sampai 25 minit. Okay. Dan salam sejahtera dan selamat malam. Terima kasih kepada saudara Wong. Saudara Wong kan tadi. Sebagai moderator webinar malam ini. Dan salam sejahtera juga dengan Profesor Taj tadi. Dan tadi apa yang dicadang oleh Profesor Taj, saya berasa saya sangat setuju lah, kerana adalah penting bagi kita untuk membina sebuah mungkin memorial atau bangunan untuk memperingati peristiwa 13 Mei ini. Dan memori atau bangunan peringatan tersebut sebenarnya boleh memberi kita suatu pengajaran atau pengingatan kepada rakyat kita tanpa mengilkaumkan, untuk mencari masyarakat kita itu lebih cerah dan positif, dan untuk kita bermarah terus, dan kita dapat saling bermaafan dan sebagainya. Ini cadangan Prof. Taj tadi, dan saya sangat bersetuju dengan cadangan tersebut. Dan saya bukan pakar pendidik kepada yang itu peristiwa 13 Mei, dan bidang pendidikan saya sebenarnya hanya pada politik gerakan kiri, dan juga pendidikan saya juga fokus kepada pertubuhan atau masyarakat Cina di Malaysia. Oleh itu saya cuba untuk membuat perkongsian saya malam ini dalam pandangan saya tentang peristiwa 13 Mei ini melalui kacamata saya sebagai seorang Cina Malaysia, dan juga dari aspek sejarah. Dan 3 aspek yang akan saya kongsi itu adalah seperti berikut, iaitu satu ialah peristiwa 13 Mei. Adakah ingatan kolektif atau ingatan sejarah peristiwa 13 Mei ini merupakan satu sejarah yang my side history, yang sebelah ku. Dan ku ini saya sengaja buat capital letter kan. Ku ini di sini mungkin dia mewakili pihak berkuasa, ataupun dia mungkin mewakili sudut pandangan sejarah rakyat jelata, ataupun sejarah daripada mangsa atau keluarga mangsa 13 Mei ini. Dan yang ini lebih kurang seperti dengan naratif yang tadi disebut oleh Prof. Tas kan. Dan yang aspek yang kedua itu saya akan secara ringkas saya akan menyentuh tentang apakah impact atau perubahan dalam politik yang dalam masa yang singkat dalam politik di negara kita. Dan juga bagaimana respon masyarakat Cina terhadap peringkat awal terhadap peristiwa yang berlaku selepas 13 Mei, terutamanya dalam aspek yang politik. Dan yang aspek yang ketiga ialah tentang iaitu lebih kurang macam konklusi saya, tapi dia bukan konklusi tetapi satu pandangan yang ingin saya mengemukakan bagaimana yang itu dikonsiliasi masyarakat kita. Adakah itu merupakan satu realiti atau sebagai satu yang maya? Yang ini ada 3 aspek yang akan saya sentuhkan. Dan yang yang ini adalah gambar raja yang sebenarnya saya petik daripada
buku teks hubungan etnik, tapi saya tak lupa yang buku teks yang tahun mana kerana dah lama saya tidak mengajar hubungan etnik di IPT, Institut Pengajian Tinggi. Dan tapi yang perkembangan sorotan yang itu hubungan etnik seperti gambar raja ini sebenarnya dia lebih kurang merupakan satu latar belakang hubungan etnik yang dari segi arus perdana yang kita belajar dalam pendidikan kita, dalam sukatan pendidikan kita. Dan dalam gambar raja ini dia telah menunjukkan 3 titik atau 3 peristiwa yang kelihatan berlaku konflik atau keadaan yang paling buruk, di tahap yang buruk, di mana hubungan etnik di antara rakyat kita dia perlu dipulihkan, dan 3 titik itu dia termasuk zaman penjajahan British yang di mana yang itu dikatakan dasar penjajahan British yang divide and rule kan, pemisahan dan pemerintahan, dan juga selepas Perang Dunia Kedua di mana MPAJA iaitu tentera anti Jepun yang hampir kesemuanya orang Cina, dan MPAJA ada di bawah pimpinan Parti Komunis Malaya, dan mereka melakukan balas dendam terhadap orang yang pernah bekerja sama dengan tentera Jepun selepas semasa penjajahan pendudukan Jepun. Tapi selepas Jepun berundur, MPJA mengambil alih dan mereka melakukan balas dendam. Dan ini dikatakan hubungan etnik antara orang Cina dan orang Melayu itu semakin tegang. Tapi seperti yang kita tahu, MPJA mereka melakukan balas dendam bukan saja kepada orang Cina saja, orang Melayu, tetapi juga orang Cina, dan kebanyakan juga daripada orang Cina. Jadi cuma cara balas dendam MPAJA itu dapat kita dipertikaikan lah, kerana ini cara mereka itu memang mendatangkan ketegangan di antara hubungan Cina dan Melayu, dan yang ini juga pernah dikemukakan oleh Profesor Chia Boon Keng dalam bukunya Red Star Over Malaya. Dan yang titik memberikan kemuncak kepada yang itu ketegangan hubungan etnik ini sebenarnya pada peristiwa 13 Mei yang kita tahu kan. Tapi yang 13 Mei itu, selepas 13 Mei, berbagai dasar atau berbagai tindakan atau perubahan politik yang telah berlaku, dan ini dikatakan telah memulai baikkan hubungan antara etnik sehingga sekarang. Yang ini merupakan yang itu satu latar belakang yang sangat konsisten yang digunakan di dalam sukatan kita lah. Dan seperti yang kita tahu, kalau kita yang ini adalah kalau kita menulis semula yang peristiwa 13 Mei, biasanya kita akan membincang atau kita akan merenungi balik yang berkaitan dengan pilihan raya umum Mei, pilihan raya umum yang diadakan pada 10 Mei pada tahun 69, yang ini sebenarnya dalam sukatan kita juga kita tak banyak kali mendengar atau kita tak tahu kan. Tapi akibat daripada rusuhan itu, mengikut laporan Mageran yang tentang tragedi 13 Mei ini, kematian itu telah mencapai 196 orang, dan orang Cina itu kebanyakan, majoriti 143, dan kecederaan itu sampai 439 orang. Dan rakyat yang ditawan atau ditakwa dah sampai 9,143 orang, dan yang ini kebanyakan juga orang Cina, dan yang ini juga harta benda semua itu termusnah atau dibakar, itu semua telah dicatat dalam laporan, atau yang itu berikutan dengan peristiwa 13 Mei. Yang ini adalah apa yang kita selalu dengar, selalu diajar
dari buku teks atau yang daripada sumber yang lain dari arus perdana. Dan kalau kita melihat balik kepada laporan migran, dia dalam laporan migran ini dia telah menyebut, telah menyebut bahawa peristiwa sejarah ini dia latar belakang itu dia telah berkaitkan dengan keganasan BJA darurat dan juga Parti Komunis Melayu dan sebagainya. Dan dalam laporan itu juga cuba untuk mengemukakan perbalahan di antara kaum yang sehingga menyebabkan kebimbangan dan juga kecurigaan antara kaum. Jadi ini adalah kandungan utama yang itu laporan migran, dan saya menganggap bahawa ini adalah naratif arus perdana yang masih kita gunakan atau masih kita ikuti sekarang. Dan yang ini bagi saya ini merupakan satu naratif atau sejarah dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Jadi tapi yang naratif yang lain, untuk kebelakangan ini terdapat juga sarjana atau pengindik mereka telah menghasilkan menghasilkan atau mengemukakan kajian mereka yang bahawa mereka mengancam bahawa peristiwa 13 Mei ini merupakan satu muslihat atau persaingan politik antara kelompok yang berlainan ideologi dalam Parti UMNO. Dan yang ini adalah muslihat mereka untuk cuba meruntuhkan pemerintahan Tunku Abdul Rahman. Ini adalah kisah dari satu pihak lagi untuk di bidang politik. Dan yang baru-baru ini, yang terbaru ini adalah sebuah buku yang itu sejarah lisan yang berkaitan dengan 13 Mei. Dan ini merupakan satu anekdot, iaitu kisah-kisah dari mangsa 13 Mei atau juga keluarga mangsa 13 Mei. Dan sebenarnya ini merupakan cerita atau kisah yang versi mereka ada sedikit sebanyak berbeza dengan arus perdana, dan ini sebenarnya merupakan satu kolektif memori rakyat yang dia dapat menyumbang kepada kita dalam memberi sudut pandangan dari bawahan. Tadi yang itu laporan migran merupakan satu sejarah dari atas ke bawah, dan untuk sejarah lisan yang baru diterbit ini sebenarnya merupakan satu sejarah dari bawah ke atas. Dan yang ini yang sejarah seperti dari bawah ke atas ini sebenarnya dia dapat memutar balikkan sejarah arus perdana sehingga kita mungkin boleh mendapat mencari jawapan atau mendapat atau menuntut kebenaran di sebalik peristiwa. Atau kita dapat cuba mencungkil keluar intervention, intervensi politik yang di sebalik peristiwa seperti ini. Memang selain sejarah dari tadi ada dua atau tiga sudut, ada dari sejarah dari atas dan sejarah dari bawah. Dan terdapat juga kajian-kajian dari orang asing seperti Leon Comber dalam buku dia yang itu versi yang lain, tapi yang dia telah diterjemah kepada bahasa Melayu. Yang ini juga ada banyak mungkin ada banyak yang perbincangan yang harus kita mungkin mendalami lagi untuk mendapat kebenaran atau untuk mencungkil lebih banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku di sebalik 13 Mei ini. Yang untuk bahagian kedua, saya cuma untuk memberi sedikit sebanyak untuk impact yang 13 Mei itu dari kacamata masyarakat Cina, dan bagaimana respon masyarakat Cina untuk 13 Mei ini. Dan seperti yang kita tahu, bagi masyarakat Cina, pengalaman 13 Mei ini sebenarnya merupakan satu peristiwa yang pahit bagi masyarakat Cina. Tapi
kalau melihat kepada politik Melayu, terutama politik UMNO, sebenarnya ini merupakan satu titik peralihan politik, bagi politik UMNO yang bersifat nasionalisme Melayu ni, kebangkitan politik Melayu yang lebih hegemoni, dan kita boleh meneliti respon ahli politik Melayu, seperti Dr. Mahathir pada masa itu, yang buku dia The Malay Dilemma, dan juga buku Dr. Ismail dan sebagainya. Dan hasil daripada yang tu respon ahli politik Melayu, seperti Tun Razak, Tun Ismail dan Dr. Mahathir itu, kebangkitan mereka dan menyebabkan Tunku Abdul Rahman letak jawatan. Dan ini perubahan dalam politik Melayu ini sebenarnya diperlihat oleh masyarakat Cina sebagai satu dominasi politik, bagi UMNO, yang kita kata one party dominant, bagi UMNO. Dan ini telah bangkitkan kerisauan dan kebimbangan masyarakat Cina. Bagi masyarakat Cina, mereka kerana pengalaman tadi merupakan satu pengalaman yang pahit. Selepas peristiwa 13 Mei ini, banyak dasar atau tindakan yang diambil oleh UMNO, sebenarnya UMNO, atau politik Tun Abdul Razak, untuk membuat banyak dasar, mengubah banyak dasar atau tindakan, sehingga masyarakat Cina mereka merisaukan bahawa bagaimana dengan kuasa mereka, kedudukan mereka, atau bagaimana mereka ingin mengemukakan kepentingan atau melakukan artikulasi kepentingan orang Cina, yang untuk sempena berbagai dasar atau berbagai situasi politik yang baru berlaku selepas peristiwa 13 Mei ini. Ini adalah dari respon masyarakat Cina. Oleh itu masyarakat Cina mereka cuba membuat respon, tapi respon masyarakat Cina sebenarnya tidak secepat atau sepantas seperti ahli politik Melayu, dan bagi politik Cina juga mereka sebenarnya tidak begitu memfokus dalam untuk membuat respon terhadap peristiwa 13 Mei, tetapi masyarakat Cina yang tu masyarakat sivil Cina mereka lebih mementingkan atau memandang penting terhadap dasar-dasar yang dikemukakan selepas peristiwa 13 Mei. Jadi mereka telah cuba membuat seperti pada tahun 80-an, mereka telah mengemukakan memorandum kebudayaan kebangsaan dengan menubuhkan 15 fatwa. Fatwa itu ialah pertubuhan Cina. Mereka telah buat satu gabungan yang lebih kuat dan lebih satu padu untuk merespon kepada politik yang hegemoni atau politik dominan yang dari pihak UMNO. Dan pada tahun 80 juga, 1985, mereka juga mengadakan deklarasi pertubuhan Cina Malaysia, dan mereka cuba untuk menubuhkan think tank mereka, iaitu Pusat Pendidikan Cina Malaysia. Mereka cuba membuat yang tu think tank untuk memperkuatkan perbincangan atau diskurs komuniti Cina dengan pihak berkuasa, iaitu terutamanya pihak UMNO. Dan juga yang organisasi malam ini, iaitu CRC kan, yang Civil Rights Committee, mereka juga ditubuhkan di dalam situasi seperti ini, iaitu pada tahun 85. Dan pada tahun 99 juga satu tuntutan yang lebih memberi pengaruhan yang agak mendalam di masyarakat, bukan saja masyarakat Cina tapi juga masyarakat Melayu dan India.
Okay. Yang itu dipanggil Suu itu dia walaupun dia ditangguhkan selepas itu, tetapi dia memang memainkan satu peranan yang penting dalam politik pada masa itu. Okay. Dan di bidang politik juga bukan saja bukan saja yang itu Persatuan Cina atau Pertubuhan Cina, terdapat juga ahli-ahli itu aktivis. Okay, kita dia aktivis seperti yang Lim Fong Sing, aktivis pendidikan Cina, Lim Huangshan, Lim Fong Sing, dan juga Ko Sukun dan sebagainya. Mereka telah mengemukakan seperti strategi 3 dalam 1 3-in-1 strategi, iaitu Alliance of Three Campaign dan juga sistem 2 barisan, two front system. Mereka telah mengemukakan yang itu dalam bidang politik, bagaimana untuk merespon kepada yang segera dasar atau segera peristiwa yang berlaku selepas peristiwa 13 Mei ini. Okay. Dan yang ini bahagian yang terakhir, iaitu untuk rekonsiliasi masyarakat. Adakah itu identiti atau mayat? Saya sebenarnya tak ada jawapan, tapi yang ini gambar raja yang saya ambil daripada hasil survey daripada Merdeka Center. Okay, satu pusat penyelidikan survey yang independen. Okay, dan mereka pernah mengemukakan satu soalan, okay, yang berkaitan dengan can May 13 happen again? Adakah yang itu peristiwa 13 Mei itu akan berulang lagi? Dan data-data atau hasil survey mereka itu sebenarnya agak menarik. Okay. Iaitu menarik dari segi apa? Dia sebenarnya dia menarik dari segi terdapat, kalau kita tengok yang tu chart yang pertama itu, terdapat 67% orang Cina, okay, mereka berpendapat bahawa 13 Mei tidak akan berulang lagi. Tetapi bagi orang Melayu, okay, 53% orang Melayu mereka percaya bahawa 13 Mei ini akan berulang. Dan kemudian kalau kita meneliti kepada kumpulan umur itu didapati bahawa orang muda, okay, lebih cenderung kepada percaya bahawa 13 Mei akan berulang. Tetapi orang tua, yang bukan orang tua lah, yang senior, kerana sekarang orang tua itu mungkin tahun 70 baru dikira orang tua kan. Okay, yang itu senior, okay, senior orang yang berumur 50 tahun ke atas itu, mereka 51 tahun ke atas, mereka percaya bahawa tidak akan berlaku lagi peristiwa 13 Mei ini. Ini adalah satu yang agak jurang yang agak besar di antara orang muda dan orang tua, okay, orang senior. Dan yang gambar yang ketiga, chart yang ketiga itu berkaitan dengan pekerjaan. Sebenarnya saya melihat saja di sektor swasta dan juga sektor kerajaan, okay, atau yang itu pegawai awam, okay, pejabat awam. Saya melihat dua aspek ini saja, dan didapati bahawa 52%, okay, 52% di pekerja di sektor swasta itu mereka percaya tidak akan berlaku, tetapi di yang tu pihak government atau government link company mereka percaya akan berlaku. Jadi ini ada satu kontroversi yang agak menarik, kerana kita dapati bahawa kalau kita buat satu rumusan yang singkat, okay, yang mudah, mungkin kita dapat mengatakan bahawa adakah pejabat awam atau orang muda atau orang Melayu, okay, atau orang Melayu yang muda yang atau orang Cina yang muda jugalah, okay, mereka percaya bahawa peristiwa 13 Mei ini akan berulang. Adakah ini disebabkan oleh masih wujudnya jurang ekonomi yang besar di kalangan orang Cina, orang Melayu dan orang India, ataupun mungkin di bawah propaganda, okay, di bawah propaganda politik yang berkauman ini, sama ada ketaksetiaan orang Cina itu selalu dipertikaikan. Okay. Adakah yang ini masih berlaku sampai hari ini? Saya masih ingat
yang semasa Najib menjadi Perdana Menteri kan, dia pernah mengatakan bahawa apa lagi China mau kan, dia ada ya. Dan yang ini kalau dilihat daripada kacamata orang Cina, sebenarnya akan merasakan bahawa adakah kedudukan orang Cina di Malaysia atau orang Cina Malaysia, masih sebagai yang tu second grade rakyat, adakah seperti ini ataupun adakah ketaat setiaan orang Cina Malaysia itu masih tidak cukup lagi, yang ini selalu yang ditanya-tanyakan, Jadi kalau kita kata yang itu band brand, kebanyakan orang Cina itu sebenarnya juga tidak herankan kerana untuk identiti negara, identiti politik orang Cina sebenarnya kalau sebagai saya, kalau berada di luar negara, biasanya saya akan yang pertama saya akan memberitahu orang lain saya orang Malaysia, saya rakyat Malaysia, lepas itu baru Cina Malaysia. Dan yang itu Cina Malaysia itu sebenarnya tidak sama dengan Cina di Taiwan, Cina di China, tanah besar Cina. Yang ini adalah bagaimana identiti politik orang Cina sebenarnya sehingga sekarang. Tapi yang itu politik perkauman yang selalu mempropaganda atau membesar-besarkan yang itu isu perkauman ini selalu menyebabkan rakyat Cina Malaysia ini merasa dimarginalisasikan, marginalisasi. Yang ini adalah masalah. Dan yang itu slide yang pertama. Jadi untuk kalau kita nak menilai semula atau nak memikir semula peristiwa 13 Mei ini, adakah bagaimana kita untuk menjadikan peristiwa 13 Mei ini sebagai satu peringatan atau pengajaran kepada kita, selain daripada apa yang dicadang oleh Prof. Tash tadi kan, untuk bangunan atau memo peringatan peristiwa 13 Mei ini, saya rasa ada satu cara lagi, iaitu kita perlu memperkuatkan atau menegaskan penulisan sejarah dari pihak atau dari sudut rakyat, iaitu satu sejarah dari bawah. Dan yang sejarah dari bawah ini kalau selalu ditekankan atau dipopularkan, dia mungkin menjadi satu arus, yang dia menangkung pandangan atau sudut atau pemikiran rakyat jelata. Dan yang sejarah dari bawah ini pada akhirnya dia mungkin boleh menjadi satu arus yang dapat bersaing terus dengan arus perdana. Yang ini saja untuk hari ini yang ingin saya kongsikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Ho dan juga Prof. Tash atas perkongsian yang begitu rumus tapi sangat penting kepada sesi pada hari ini juga. Jadi sebelum saya masuk kepada sesi soal jawab, saya ingin beringatkan semua penonton bahawa sekarang kamu dialu-alukan untuk menghantar atau melontarkan soalan-soalan kepada panelis kami pada hari ini, ya. Jadi jangan malu untuk bertanya, Jadi soalan pertama adalah dilontarkan kepada Prof. Tash. Adakah soalan ini agak pelik sikit sebab dia tanya, adakah orang Melayu mengetahui peristiwa 13 Mei? Yang saya tahu semua orang pun tahu kan, cuma daripada perspektif apa ataupun naratif apa saja kan. Jadi dan soalan yang terus adalah mengapa sejarah buku negara kini tidak menyebut teliti atas peristiwa ini. Soalan kedua adalah ditunjuk kepada Dr. Ho, adakah kerajaan mengiktiraf jumlah mangsa yang mengalami kematian ataupun kecederaan adalah lebih kepada selektif yang disebutkan oleh Dr. Ho, dan adakah kerajaan mempunyai jumlah mangsa rasmi yang telah didedahkan kepada rakyat? Maksud adakah mereka tengah menyembunyi nombor yang rasmi atau nombor yang benar? Dan yang soalan ketiga adalah ditujukan kepada kedua-dua speaker adalah apakah kepentingan dan pengajaran peristiwa 13 Mei terhadap remaja sekarang,
dan sebab mereka risau bahawa generasi pada masa depan tidak tahu atau tidak mengenali tentang peristiwa ini. Jadi jadi siapa speaker yang ingin menjawab soalan dulu? Ada tak? Ya. Prof Tas, you need to unmute yourself. Ya. Ya, betul. Okay. Soalan itu banyak, tapi kita buat yang pertama tu. Apakah Mei 13 dari perspektif orang Melayu? Jadi soalan ini saya sewaktu Mei 13 berlaku, saya guru darjah 1. Ayah saya adalah seorang anggota polis dan beliau bertugas sewaktu itu. Saya sendiri berada di Perai, jadi kita tidak lihatlah pembunuhan, perkara-perkara yang ngeri dan semua tu kita tahu. Bagi saya Mei 13 tu satu keadaan di mana ayah saya tak balik rumah selama seminggu. Dan bila dia balik, dia akan bawa stand gun atau automatic weapon yang jarang dia bawa pulang. Jadi perkara tentang Mei 13 dari sudut orang Melayu ni adalah satu benda yang menyedihkan bagi diri saya, sebab perkara itu bukannya bersabit sahaja dengan Mei 13, tetapi ia bersabit dengan pandangan atau persepsi orang Melayu terhadap orang lain, terutama orang Cina. Tak habis-habis orang Cina. Selama saya hidup sebagai remaja, selama saya hidup sebagai dewasa, selama saya hidup sebagai orang yang matang, saya tak pernah fikir pun masalah ini, iaitu masalah competition against other people, iaitu masalah terutama competition against kolonial Chinese. Saya berusaha untuk memahami dunia, memahami ilmu dan bekerja keras dengan sendiri untuk menjadi berjaya, dan the only competition I have is with myself, not with others. Malangnya, orang-orang Melayu yang lain, yang kebanyakannya rakan-rakan saya, walaupun mereka telah pun berada di peringkat universiti dan menjadi profesor, menjadi profesor madya, orang yang dikatakan cendekiawan, saya dapati mereka masih lagi menyimpan kesangsian yang dikatakan oleh Dr. Ho tadi. Saya pun heran, kenapa? Kamu sudah jadi profesor, gaji pun dah 5 angka, apa kamu takut? Oh, takut nanti jadi macam Singapura, takut. Semua ni. Saya kata, takkanlah kamu ni orang yang cerdik pandai, masih lagi termakan dengan puak-puak politik Melayu ni. Dia tak boleh fikir sendiri ke? Rupa-rupanya memang betul. Kebanyakan kita, bukan saja orang Melayu, tidak boleh berfikiran sebab mereka sebenarnya tidak berpendidikan. Walaupun dah ada PhD, walaupun dah ada profesor, tapi dia profesor engineering. Dia tak baca buku Dr. Ho. Bukan dia punya aliran. Kalau kita tengok sudut pendidikan kita, kita lebih banyak buku exercise book daripada buku seperti di dalam international school, international curriculum yang mengajak kita budak-budak atau kanak-kanak membaca. Kita diajak menghafal, mengikut prosedur, mengikut instruction, mengikut arahan. Ini adalah pendidikan kepada hamba abdi. Kalau kita ada satu universiti untuk hamba abdi, kurikulum dia senang je. Ikut yang ini, 1, 2, 3. Prosedurnya begini, 1, 2, 3. Nak jadi arkitek begini, 1, 2. Tak payah baca satu buku pun, tak payah fikir panjang-panjang. Lagi baik tak payah fikir langsung. Jadi, apabila ini berlaku, dan kalau saya bercakap dari sudut orang Melayu, dan mungkin juga ini benar kepada masyarakat yang lain, sebab saya pun jumpa juga orang-orang yang bukan Melayu yang tak membaca juga. Tapi apabila kesangsian, trust, distrust kepada warga negara
Saya kata kita hidup sebagai satu warga negara bersaudara. Okay, satu family baru. Yang ini konsep nation yang kita tak buat di dalam pendidikan kita. Kita cuma disuruh, kita kena toleransi. Kita suruh accept sajalah. Toleransi maknanya alah, tahanlah lebih kurang sikit-sikit macam tu. Kita tidak membina kasih sayang. Sebab apa? Oh, saya satu kaum, ni kaum yang lain. Antara kaum pun tak boleh kasih sayang. Kemudian masuk pula bab agama. Agama kata orang-orang ini kotor. Orang-orang ini kafir. Orang-orang ini musuh kita. Orang Nasrani, orang Yahudi, macam-macam orang lagi semua menjadi musuh kita. Jadi naratif permusuhan ini adalah di dalam kurikulum kita. Tu saya cakap pasal 13 Mei 1996. 13 Mei 2021 menjadi satu masalah besar. Cuma dia tak jadi pembunuhan, tetapi api, orang kata apa, kebencian cukup mantap. Kalau kita boleh dapat A+ dalam kebencian, saya rasa semua graduan kita akan mendapat A+. Mereka diasuh di dalam kebencian. Nah, mungkin orang akan challenge, kata, bila yang kita cakap benci? Janganlah. Saya dah tengok berita-berita yang apabila berkaitan dengan perkauman dan sebagainya, ramai yang senyap. Terutama profesor-profesor social science. Yalah, profesor engineering tu dia dah tak baca buku social science, satu hal lah. Tapi yang profesor social science pun satu hal juga. Jadi kenapa mereka... Maksudnya ada mereka... mereka kuat bersuara ketika untuk menyokong sesebuah kerajaan kot, kan? Itu tak payah cerita lah. Itu yang saya namakan academic borderism. Itu biasa. Okay, nak jadi Vice Chancellor, nak dapat Datuk Seri, Tan Sri. Kalau boleh lah, saya nak buat undang-undang nanti, semua ahli akademik jangan tak boleh dapat title. Okay? Apa guna title? Prof, ini ada satu soalan yang selanjutnya lah. Sebab Prof kata sekarang kita nak ubah, kita kena ubah daripada pendidikan. Tapi sekarang kita macam, perjarakan kita dengan kebenaran agak sangat jauh. Jadi macam mana kita nak ubah sesuai dalam segi pendidikan. Jadi sebab tak semua yang nak mengakui kesalahan, tak semua nak mengakui kebenaran. Jadi macam mana kita nak mengubah sesuai pendidikan? Itu senang saja. Apabila kita berhadapan dengan suatu dinding yang tebal, kita janganlah hentak kepala kita kat dinding tu, kita pusing, kita lalu kat belah tepi. Kita jangan pergi head on. Memang semasa Mazli Malik menjadi itu, saya pun dah kata, Syekh, you cannot change the curriculum in the school. It's almost impossible. Tetapi you can change the university. Actually, you can do that. But the point here I'm trying to say is that kita memang sukar kalau kita nak membangkitkan isu-isu tentang pendidikan, sebab yang pertama, banyak ahli politik yang tidak akan bersetuju, dan saya rasa ramai ahli-ahli NGO dan sebagainya pun tak akan bersetuju. Dan yang paling hebat sekali, orang-orang gaji rakyat, iaitu civil servant, lagi tak bersetuju sebab dia ingat itulah dia punya kurikulum. Sebenarnya bukan kurikulum dia. Dia orang gaji je. Jadi, oleh kerana tidak boleh berubah, maka kita sendiri kena buat kita punya own camp. Itu yang saya suggestkan dalam penulisan saya, kita kena rebuild Malaysia from within ourselves. Okay, jadi siapa yang nak halang kita nak buat camp-camp pendidikan, seperti camp untuk merentas jambatan ataupun menyambung hubungan ukhuwah antara kaum, antara kita sendiri, antara anak-anak kamu, Wong.
Sebab masalah bila anak kamu pergi sekolah pun tak akan selesai dekat Malaysia ni. Dia tidak akan selesai, saya dah nampak dah. Jadi kita biarkan dia. Kita belajar apa yang nak belajar, ada yang nak belajar Jawi, belajar, tak nak belajar, terus hantar semua. Tak ada masalah. Saya sendiri pun tak belajar probability di dalam additional math sebab saya tak faham. Jadi saya pun tinggal. Jadi saya dapat juga distinction. Okay, so we leave it and then we move forward to kita punya. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita kena kenal antara kaum-kaum yang lain, kaum Kadazan, kaum Murut, dan sebagainya. Kita kena usaha diri sendiri. Dan bila saya tanya pelajar-pelajar terpandai di universiti saya sendiri pun, saya kata, what is the one thing you learn from another culture? Satu saja saya minta. Semua tak boleh jawab. Okey? Jadi nak salahkan siapa? Takkan nak salahkan universiti saja. Yalah, universiti itu dah memanglah mungkin satu hal lah. Tetapi diri sendiri itu macam mana? Saya sendiri pun baca banyak buku yang universiti tak pernah suruh pun. Agama tak pernah suruh pun. Ustaz lagi tak bagi. Okay? So itu tanggungjawab kendiri. Jadi maknanya we can change, and the first rule of change is to change ourselves. Tu satu. Yang last kali, di dalam aspek motivasi, kalau kita nak mengubah diri, kita tak boleh terperangkap dengan sejarah. Saya tahulah Dr. Ho agree ke tak agree sebab dia orang sejarah. Tetapi sejarah ni bagi saya, kita tak boleh diperangkapi, dibelenggukan. Kita kena control the sejarah. Okey, sejarah kita dulu-dulu macam mana macam itu. Kalau tidak, kita terikat. Kalau orang yang depression, orang anxiety disorder, saya tahulah sebab saya pun penyakit tu juga dulu. Dan saya pernah mengalami bahawa sejarah ni dia boleh kunci kita sampai kita tak boleh nak bergerak ke mana-mana. Kalau kita tak tahu macam mana untuk menggunakannya. So, the first rule of developing yourself is to not let history become your baggage. So, this is the answer that we need to address. Memang saya setuju ya. Memang saya setuju bahawa sejarah itu dia tidak boleh menjadi halangan atau barrier kepada yang tu kita kan. Memang. Okay. Tapi yang paling asas saya rasa kita kena kenali sejarah dulu lah. Tapi kita tidak boleh hadkan kita diri dalam yang tu framework, dalam tu frame atau dalam yang tu kotak. Kita kena belajar out of the box yang tu dalam sejarah, yang tu saya setuju. Okay. Tapi saya rasa kita pernah tahu sejarah dulu. Lepas tu kita kena memupuk kita, iaitu membaca lebih banyak. Okay. Yang bermula daripada diri kita. Yang tu saya setuju. Ya, kita kena pelbagai sejarah. Bukan satu sejarah. Ya. Salah ada satu sejarah. Satu naratif. Itu dia. Ya. Yang tu yang seperti yang berlaku di yang tu dalam sukatan pelajaran tingkatan 4 kan, atau yang tu buku sejarah, buku teks sejarah sekarang. Okay. Itu masalah lah. Tapi soalan apa lagi saya pun dah tak ingat dah. Okey, ada beberapa, saya rasa saya dengar itu. Sekejap. Soalan kedua. Soalan kedua ada untuk Dr. Ho adalah ini senang saja. Ya. Sebenarnya memang ada. Mungkin saya cuba share kepada yang tu. Okey, yang ini sebenarnya daripada yang tu laporan Magellan tu, yang tragedi. Yang itu memang kita tahu ni adalah data atau angka daripada pihak kerajaan. Okey, secara rasmi. Tapi rasmi itu nak percaya atau tak percaya itu terpulang kan. Tapi kalau nak angka, ini memang angka yang kita boleh dapat sekarang. Okay. Dan kalau kita cuma untuk membuktikan sama ada angka ini adalah boleh dipakai atau tidak, pakai guna atau tidak, mungkin kita kena buat yang itu penelitian yang lebih lanjut lah. Kita kena tanya sama ada adakah ini memadai bagi kita. Okay. Kalau tidak, kita cuba untuk mencari angka yang lebih, atau kita cuba untuk membuat
kajian dari berbagai sudut untuk cuba mendapatkan pandangan yang berlainan atau peristiwa atau dari berbagai source bagi saya, kerana sebagai itu ahli sejarah kan kita selalu gunakan yang itu dokumen. Kalau seperti saya kalau membuat yang itu kajian Parti Komunis Malaya juga, saya guna bukan saja untuk arsip daripada pihak kerajaan, tapi saya cuba juga arsip daripada berbagai pihak lah. Okay? Tapi kalau saya guna saja, kita akan mendapati bahawa terdapat banyak perbezaan di antara dokumen-dokumen tersebut, dan bagaimana kita untuk mentafsir atau membaca message di sebalik yang itu dokumen itu adalah penting. Kalau kita guna saja, mungkin itu adalah kita mungkin akan terperangkap dalam message yang sengaja itu, yang sengaja didokumenkan itu. Okay? Jadi adalah penting bagi kita untuk berfikir, atau memikir bagaimana untuk kita lompat daripada yang itu dokumen yang sedia ada, dan apa yang motif yang di belakang yang dokumen-dokumen tersebut. Ini adalah tapi yang ini adalah memang angka rasmi, angka rasmi yang dikemukakan oleh kerajaan. Itu untuk soalan kedua. Okey, saya lontarkan dua soalan lagi. Yang pertama adalah sebab kita berbangkitkan mengenai peristiwa 13 Mei, kadang kalau kita hanya berbincang pasal hubungan antara kaum Melayu dengan kaum Cina, apakah peranan kaum-kaum yang lain pada masa itu? Ini soalan pertama. Yang soalan kedua adalah jadi apakah peranan kerajaan dalam kerja untuk mendorong akan rekonsiliasi masyarakat, sebab ada penonton berkata bahawa mereka tak kira lah kerajaan Barisan Nasional ke Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, mereka rasa peristiwa 13 Mei adalah satu pantang larang yang tidak boleh diungkitkan. Jadi apakah peranan kerajaan dalam kerja rekonsiliasi ataupun mencari kebenaran? Ya, dipersilakan sesiapa yang ingin pandangan. Ya, dari sudut ini kita harus membina semula negara kita. Sebab pertama, kegagalan yang jelas daripada pucuk pimpinan negara untuk membina bangsa, yang dia bina parti dia. Okey, yang dia bina politik dia untuk berkuasa, itu satu, tak apalah. Itu dia punya kerja. Yang menyedihkan saya pula adalah dari sudut golongan akademia. Golongan akademia kerja dia tulis jurnal dan naik pangkat, itu je. Bukan untuk membina bangsa. Di dalam Islam, kalau kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tanggungjawab sebagai ilmuwan akan ditanya di akhirat, apakah tugas kamu? Dan kalau dijawab kata, oh saya buat supaya Allah itu dia kata, Allah akan kata, kamu bohong, kamu buat itu supaya orang akan panggil kamu orang ilmuwan, profesor, datuk seri profesor dan sebagainya. Jadi tujuan ahli akademik itu adalah untuk memberi pandangan bagi membina bangsa. Bukan sahaja untuk meneliti sejarah begini begitu dan sebagainya, tulis paper itu kerja mungkin peringkat Dr. Ho tak apalah, tapi peringkat profesor dia tak boleh macam tu, dia kena banner. Ho tak apalah, dia cakap setuju. Macam tu, tapi cakap pekat profesor tak boleh macam tu lagi, dia kena cross ke sana, cross ke sini, dan memberi satu guidance. Sebab dia bukan ahli politik, dia tak perlu undi. Orang tak suka saya pun tak apa. Tapi yang penting jelas pemikiran yang saya berikan. Dan ini adalah suatu aspek pembinaan bangsa yang sekarang rakyat kita perlu ambil alih. Kegagalan ahli akademik di public university dan private university, kegagalan pemimpin politik, kegagalan pendidik-pendidik kita, tengoklah kes Ain Husniza, kan?
bagaimana guru besar dia pun dikatakan kata anak syaitan. Macam-macam. Bukan itu saja, ada banyak kes gelas, kes Ramadan dalam toilet, macam-macam. Semua dah gagal. Tu saya kata Malaysia ini tak ada harapan. So kalau nak undi Malaysia ini, jangan undilah. Okey? Dia tak ada harapan nak hidup. Jadi kita kena bina sendiri. Dalam diri kita, itu pertama. Di dalam anak didik kita. Dalam jiran komuniti kita. Dalam masyarakat kita. We have to rebuild this country ourselves. Because in the democracy, betul atau tidak Dr. Ho, kitalah pemilik negara. Jadi anak-anak kita, walaupun kita sekolahkan di sini, universiti itu kan, tapi ada alternatif lain, buku-buku lain, forum-forum lain yang boleh dia pelajari. Dan ini menjadi tanggungjawab kolektif kita. Jangan cakap pasal rekonsiliasi Mei 13. Rekonsiliasi 2021 pun kita belum capai lagi. Tu saya haraplah yang lepas itu. Saya risau yang masa hadapan. Mungkin saya orang Melayu taklah problem sangat, tetapi sebagai orang Islam kita tak boleh tidur lena kalau jiran kita pun tak boleh tidur lena. Itu ajaran daripada Nabi saya. Bukan ustaz saya. Tak, saya dia ajar benda lain. Okey, dia ajar orang kafir, orang kotor, orang ini. Yang ini naratif saya tak terima langsung. Sebab saya ada fikiran, saya boleh membaca, saya boleh menganalisa, saya boleh memberi pandangan sendiri. Bukan sekadar menurut kolektif. Rakan-rakan saya dia comfortable dekat surau dia. Dia comfortable dekat tempat kerja dia sebab semua satu kaum. Dia comfortable dekat tempat perumahan dia, satu kaum juga. Dia comfortable dengan dia tolong hanya kaum dia dan hanya orang agama dia sahaja. Dan bila orang agama lain tolong orang agama dia kata macam-macam. Jadi ini orang yang pernah pergi universiti, ke luar negara dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang besar dan generasi akan datang kita nak kena bina semula generasi ini melalui pendidikan yang kita sendiri buat. Kalau kita tak boleh nak tuliskan untuk kebangsaan, kita buat sendiri. Dan kita ada tuition. Kalau kita boleh bayar tuition banyak-banyak untuk dapat 8A, takkan kita tak boleh buat untuk pemikiran generasi ini yang saya cuba buatkan sebagai satu sekolah alternatif. Dan juga universiti alternatif yang tak perlu MQA dan sebagainya. Kita pakai global measurement, iaitu satu keadaan di mana kesejagatan dan kasih sayang antara satu sama lain dan juga trust serta juga percaya kepada perbezaan. Sebab ada ramai sangat yang kata kita tak boleh berbeza. Kalau berbeza susah nak hidup. Saya kata kalau kamu cakap macam tu, baik tak usah kahwin. Wong tak tahu. Nanti dia tahulah. Bila dia kahwin nanti orang yang paling berbeza sekali dan paling susah sekali hidup adalah dengan isteri dia. Okay? Yang tu paling susah. Jadi kalau boleh hidup dengan isteri dan 5 orang anak yang lagi berbeza, apa masalah dengan nation building? Tak susahlah sebab we have to learn to live and accept and be blessed with differences. This lesson is not taught. Be blessed with differences because it is a curse to be the same. Kalau saya dengan Ho sama je pemikiran, buat apa? Jemput Ho tak payahlah. Buang masa je. Ini perlu tak kilang. Okay, so that's my answer. That we rebuild ourselves, not because of May 13, but because we need to look into the future. And this is the perspektif yang saya pegang. Ya, betul. Sebenarnya saya amat bersetuju dengan Prof. Taj ketika beliau mengatakan bahawa ahli akademik yang sepatutnya berilmu, yang sepatutnya menerangkan apa yang tengah berlaku, tetapi mereka tidak berbuat demikian dan terjerumus kepada retorik politik dan juga mengapi-apikan hubungan etnik jugalah. Macam I know there's one prof in UM is Prof. Daniel Jackling. yang kata bahawa social contract tu, ya kan?
Tapi walaupun demikian, saya nak menghantarkan soalan ini kepada Dr. Ho adalah sebab ada penonton yang bertanya bahawa ada peranan kaum-kaum lain dalam peristiwa 13 Mei. Adakah mereka memain apa-apa peranan tak? Ataupun sebenarnya mereka terpinggir di dalam peristiwa ini? Ya. Yeah. Okay, banyak kaum terpinggir dalam peristiwa 13 Mei. Okay, sebenarnya memang kerana kalau dalam yang angka secara rasmi kita tahu ada penlibatan berbagai kaum, tapi majoriti adalah kaum Cina. Dan sebenarnya masih banyak dokumen atau yang yang belum dikasihkan, belum masih dirasmikan, masih dalam yang itu tidak dalam sulit keadaan sulit. Dan apa yang kita tahu, jadi tadi saya telah mencatatkan bahawa sejarah itu harus ditulis dari bawah oleh rakyat sendiri. Kerana mengikut tadi yang buku yang sejarah lisan tersebut, saya mendapati bahawa terdapat juga yang itu kisah peristiwa 13 Mei dari orang Melayu dan juga ada orang India. Tapi bagaimana peranan yang dipermainkan oleh berbagai kaum itu saya sebenarnya tidak begitu tahulah. Tapi dalam yang itu retorik politik yang tadi kita kata yang itu arus perdana itu, yang biasanya telah membesarkan bahawa ini merupakan satu rusuhan kaum di antara Cina dan Melayu. Dan cuma adakah yang rusuhan kaum ini sebenarnya adakah dia merupakan satu mungkin taktik atau itu propaganda politik yang agak berkesan, sehingga dia masih selalu dibawa atau dipropagandakan sehingga hari ini, walaupun sekarang kata zaman yang moden kan, tapi cara atau propaganda politik itu sebenarnya masih tinggal dalam zaman yang purba lagi. Jadi ini saya rasa kalau nak katakan peranan yang kaum lain saya sebenarnya tidak begitu pasti, tapi memang ada orang Cina, orang Melayu dan orang India yang juga merupakan bangsa atau mereka terlibat secara tidak sengaja dalam peristiwa 13 Mei ini. Ya, saya nak komen sikit pasal peranan kaum-kaum lain ini. Ya. Tapi bukan pasal 13 Mei. Jadi saya telah menulis, saya kata, kita apabila kita lihat satu golongan kaum menyerang penganut-penganut Kristian katakan. Jadi yang menjadi orang menjawab serangan itu adalah orang Kristian juga. Soalan saya, yang orang lain itu buat apa? Orang Buddha buat apa? Orang Hindu buat apa? Orang Bahai buat apa? Jadi apabila isu itu dibangkitkan, saya rasa kalau golongan agama yang lain bersatu di dalam menjawab persoalan itu, tak akan berani golongan ekstremis kaum atau agama itu menyerang. Sama juga kalau dia menyerang sesuatu kaum, sama dia menyerang LGBT, atau dia menyerang kaum Cina, atau dia menyerang, dia kata kaum Hindu ni suka minum toddy. Cuba lihat kes Menteri Besar Kedah. Suatu keadaan paling kurang ajar sekali yang pernah saya lihat. Cara bercakap tentang agama orang lain dan juga kaum lain. Cukup tidak sopan, cukup tidak beradab. Malu saya sebagai orang Melayu, malu saya sebagai orang Islam. Dan dia daripada parti yang dikatakan Islam. Jadi saya cuba tengok siapa yang memberi kritikan adalah orang-orang India. Kenapa tak ada orang-orang daripada kaum lain? Dan saya bagi kritikan lah, tetapi yang lain, Dong Zhong misalnya, orang lain, kaum Kadazan, kaum Muruk, kaum Bajau. Kenapa kamu bersikap demikian?
Janganlah marah, jangan kurang ajar. Kita kalau nak kritik pemimpin, kita kena beradab. Okey. Walaupun dia tak beradab, tapi kita kena beradab. Jadi apabila kita menyoalkan tadi soalan kaum lain tu macam mana dan sebagainya, jadi kita kena faham bahawa kalau kita bertindak bersendirian dan ditinggalkan bersendirian, maka serigala itu mudah akan membaham. Dan ini adalah satu perkara kalau kita bersatu padu, bersatu hati untuk membenteras ekstremisme kaum, untuk membenteras ekstremisme agama, maka kita kena bertindak secara kolektif. Dan sebab itulah dalam isu Jawi saya kata pada Jong Zong, jangan bertindak sendiri, jangan jadi hero. Mereka tak nak dengar saya. Okay. Saya kata it's going to be a Chinese-Malay issue. Walhal it is also the issue of other races. And then barulah dijadikan dia sebagai satu isu melibatkan orang Kadazan, melibatkan orang daripada Sabah dan Sarawak, barulah dia jadi besar, penting dan dihormati oleh orang gaji rakyat kementerian. Jadi ini aspek yang kita kena ingat, bahawa bukan satu kaum saja terserang ataupun terbanyak terbunuh, tetapi kesemuanya akan merasa keperitan sebab yang diserang adalah aspek perkauman. Yang itu kita perlu mengingati dan tidak mengulangi bahawa membiarkan satu kaum atau satu fahaman agama itu bersendirian di dalam menjawab serangan-serangan yang tidak adil dan sopan. Okey, terima kasih Prof. Taj. Dan kita sampailah sesi soal jawab yang terakhir. So kita akan hantarkan 3 soalan lagi dan lepas ni kita boleh buat rumusan lah tentang topik pada hari ini. Okey, soalan yang pertama adalah untuk Dr. Ho, adakah kamu nampak ada sedikit consequences selepas yang Chinese community mereka membina pertubuhan Cina selepas peristiwa 13 Mei tadi ini, dan adakah ini adalah satu bentuk sebagai perlindungan diri ataupun dia adalah satu approach yang akan widening the ethnic divide. Dan yang untuk I asked all the question. I asked all the question. Jadi untuk both of the speaker adalah terdapat satu pusingan tamadun dan juga empire daripada kemunculan sampai ke kebimbangan dan sampailah kemunduran. Adakah ia akan berlaku atas perkembangan ideologi sayap kanan? Sayap kiri good atau sayap kanan? Mana-mana pun lah. Sayap kanan is right wing, right? Dan asafiah agama dan kaum di Malaysia. Dan yang last sekali adalah adakah ia bermaksud bahawa yang terlibat dalam peristiwa 13 Mei ini bukan sahaja orang di Selangor tapi juga merangkumi semua rakyat Malaysia. Terima kasih. Minta maaf sebab internet connection ada tidak stabil sikit dekat sini. Internet connection saya juga yang sama. Tidak stabil. Untuk yang soalan tadi tentang selepas yang itu penubuhan yang itu Puan atau penubuhan yang itu Chinese Center for Chinese Malaysian Chinese Studies, yang itu sebenarnya sebelum itu ialah pusat sumber yang itu Malaysian Chinese atau yang resource center itu dia ditubuhkan untuk bertujuan untuk menjadi think tank bagi masyarakat Cina, dan saya rasa selepas peristiwa 13 Mei dan satu series yang itu dasar-dasar tindakan politik yang dilakukan, dan masyarakat Cina mula bertindak balas atau respon pada tahun 80-an. Saya rasa ini sebenarnya adalah bukan sifat tapi ada sikap pertubuhan Cina itu semakin berwaspada, kerana mereka sebenarnya agak takut kerana
dijadikan mungkin kita kata apa yang dijadikan sebagai sasaran untuk atau perlu bertanggungjawab kepada yang itu peristiwa atau tragedi yang berlaku seperti peristiwa 13 Mei ini. Saya rasa ini adalah satu kebimbangan masyarakat Cina. Jadi segala yang tindakan yang diambil oleh Persatuan Cina, misalnya yang itu think tank, mereka sebenarnya dia bukan untuk membuat protection sahaja, tapi mereka sebenarnya cuma untuk membuat data collection, pengumpulan data, dan cuba untuk mengumpulkan satu kumpulan cendekiawan atau yang itu academician untuk berkumpul, dan cuma untuk merespon dan mencari jalan keluar bagi keadaan politik atau keadaan masyarakat, bukan saja masyarakat Cina tetapi juga masyarakat berbidang kaum. Kerana kita dapat lihat bahawa yang penubuhan komiti hak sivil di Dewan Pertubuhan Cina Kuala Lumpur Selangor ini, dan juga yang ini sebenarnya satu komiti yang merentas atau yang merentas kaum, kan, dan juga kita dapat melihat bahawa peranan Tong sebenarnya dia telah cuba untuk mendorong satu idea bahawa pendidikan Cina itu dia telah menukarkan konsep pendidikan Cina itu sebagai pendidikan vernacular, bahasa ibunda. Yang ni dia telah bukan menaik taraf, tapi dia telah mengembangkan bahawa tuntutan masyarakat Cina terhadap pendidikan Cina itu menjadi satu tuntutan sebagai satu hak asasi. Dan keadaan hak asasi ini sebenarnya dia telah memperluaskan konsep, dan dia tidak menghadkan segala tuntutan masyarakat Cina itu di dalam atau di dalam masyarakat Cina saja. Dia telah sebenarnya mereka cuba untuk memperluaskan konsep dan mengkonekkan atau menghubungkan tuntutan masyarakat Cina itu dengan dunia luar, dan bukan saja di dalam Malaysia saja. Dan saya rasa ini adalah percubaan, dan kerana ada asas-asas percubaan untuk memperluaskan atau mengembangkan konsep yang sebelum itu yang terhad kepada komuniti Cina, sekarang menjadi satu konsep yang lebih globalisasi, dan yang ini telah menjadi asas kepada tuntutan atau percubaan atau usaha Persatuan Cina di Malaysia, sehingga mereka dapat menghasilkan Suzhou pada tahun 99. Yang ini ada saya rasa satu kemajuan atau satu tindakan yang tidak menghadkan diri dalam dinding atau di dalam bilik orang Cina saja. Dia telah cuba untuk keluar daripada yang tu dinding, atau batasan. Ini balasan saya. Prof, ada apa-apa nak bertambah? Ya, tentang zaman kebangkitan, zaman kematangan, saya akan mengatakan bahawa kita sedang melalui dan akan terselubungi dengan zaman kegelapan. Saya tidak bercakap tentang COVID-19 sebab itu perkara kecil. Saya tidak bercakap tentang isu kemelesetan ekonomi, itu perkara kecil. Saya bercakap tentang isu naratif agama yang membawa kepada ketidakpercayaan terhadap semua orang dari anutan agama lain. Kalau hari itu kita kata UMNO sebagai dominant race, tetapi sekarang muncul parti agama yang akan menjadi dominan agama.
Walaupun saya sebagai seorang reformis Islam pada zaman awal dulu, saya percaya tentang idealisme yang dikemukakan oleh NGO Islam seperti ABIM dan IKRA yang menyatakan tentang kesejahteraan, universalism. Tetapi sekarang saya terlihat NGO ini tidak memain peranan langsung dalam mendidik orang-orang Islam itu sendiri tentang betapa lapangnya Islam, betapa terbukanya Islam. Tetapi mereka sendiri telah menjadi golongan konservatif apabila mereka duduk diam dalam banyak isu penderaan LGBT, isu tentang Ain Husniza dan rape in school dan banyak isu-isu lain yang saya trace dan saya seperti isu Menteri Kedah dan juga isu tentang kuil dan sebagainya. Mereka tidak memberikan suatu suara pun. Tidak memberi pandangan apa yang dikatakan moderate, apa yang dikatakan progresif. Sama juga dengan universiti yang dikatakan Islam. Universiti Islam kononnya antarabangsa. Universiti Islam kononnya sains. Saya tak faham antara bangsa apa dan sains apa yang mereka amalkan. Tetapi yang sebenarnya bagi saya, mereka ini adalah golongan termasuk konservatif agama yang menutup pandangan Islam yang sepatutnya lebih berlapang dada, lebih berjiwa, yang kita katakan kalau kita baca Ancient Renaissance, Anwar Ibrahim, suatu yang cukup cerah. Tetapi ia telah menjadi pudar, gelap, malap dan ia akan menjerumuskan Malaysia ke zaman kegelapan yang tidak ada cahaya langsung. Kalau tidak ada persatuan atau NGO atau pemimpin yang boleh mencerahkan keadaan ini, iaitu dari golongan Islam juga, maka Malaysia akan terjerumus di dalam satu lubang yang tidak ada akhirnya, seperti black hole yang tidak akan ada dia punya, orang kata apa, penghujungnya. Maka itu saya pun terpaksalah memberi sokongan kepada UMNO yang dulu menjadi musuh ketat kepada reformis Islam kerana mereka memperjuangkan perkauman dan sebagainya. Tapi saya ingat isu perkauman ni tidaklah sebesar kalau kita masuk isu agama. Jadi ini menjadi satu benda yang kita kena kembali kepada formula Barisan Nasional yang mana ia menjadi satu aspek penyeimbangan. Tetapi tidaklah pemimpin yang terlalu menjadikan satu parti itu terlalu dominan. Maka ini juga saya minta kepada kaum-kaum daripada Sabah dan Sarawak memainkan peranan yang lebih besar di dalam Malaysia. Tetapi malangnya kaum Sabah dan kaum Sarawak hanya nak tahu untuk menguntungkan kaum-kaum mereka sahaja. Macam tadilah, kalau Kristian kena serang, agama lain duduk diam. Kalau Cina kena serang, kaum lain pun duduk diam. Jadi kalau ada aspek yang kena serang dekat sini, orang Sabah, orang Sarawak pun, ini bukan hal kami. Saya selalu pergi ke sana, jumpa politik sana, mereka selalu kata, that is not our problem. That is peninsular problem. Saya kata, ini keluarga kita, ini keluarga kamu. You are Malaysia, you are Malaysian. Semua sekali. Whatever is here will go over there. Kalau kita tidak mengambil prihatin dan bersatu padu untuk menyerang ataupun menangkis serangan-serangan ekstremisme agama dan ekstremisme kaum yang tidaklah sebahaya apa yang dikatakan ekstremisme agama. Kita melalui satu era yang saya rasa cukup perit. Dan ini walaupun tidak terjadinya macam Mei 13, tetapi kebencian itu telah terserlah di merata-rata WhatsApp dan juga kenyataan-kenyataan media yang tidak disangkal oleh
golongan otoriti seperti Menteri Agama, dan saya ingin mengambil satu keadaan di mana apa peranan Menteri Agama yang dekat Jabatan Perdana Menteri itu. Dr. Ho? Saya nak tanya, Menteri Agama ni untuk Menteri Agama ke atau Menteri Islam? Patutnya dia Menteri Agama. Menteri Agama ni untuk semua. Jadi saya tak faham kenapa gaji dia dibayar untuk tengok orang Islam sana, orang Islam sini pergi. Itu pun tak faham. Tu yang saya kata dia kena duduk dekat gereja, dekat kuil, berjumpa dengan semua orang, tapi dia pusing kat masjid, pusing kat Saudi, pusing kat situ. Dia apa tugas orang ini? Kalau nak kata yang ni masalah politik kita yang sekarang yang kita hadapi. Sama juga dengan Mujahid dulu pun lebih kurang juga. Jadi saya pun heran, ini Menteri Agama ke atau Menteri Islam? Kalau nak kata Menteri Islam cakap je, tapi kenapa kita nak ada Menteri Islam? Dan apakah penasihat-penasihat agama lain yang menasihati menteri ini, dan peranan dia di dalam menteri Islam saja yang dia kisahnya. Orang lain dia tak berapa kisah. Jadi saya tak setuju dengan portfolio ini. Kalau ia hanya khusus kepada satu agama sahaja. Ia satu portfolio yang baik, tetapi portfolio yang sempit atau disempitkan. Walaupun ia adalah satu portfolio yang cukup penting dan getir dalam keadaan getir semasa ini. Terima kasih Prof. Tash. Dan Dr. Ho, adakah kamu nak merumuskan topik pada hari ini? Sebelum merumuskan, saya tengok di sini ada satu soalan lagi. Dia kata sama ada yang peristiwa 13 Mei ini berlaku di Kuala Lumpur dan Selangor saja kan. Sebenarnya kalau kita meneliti kepada yang tu kematian tu biasanya berlaku di Selangor atau Kuala Lumpur lah. Dan kalau untuk penangkapan atau penahanan orang lain, dia sebenarnya tidak terhad kepada Kuala Lumpur atau Selangor. Dia juga berlaku di Perak dan di Pulau Pinang. Yang ini yang setahu saya lah. Okay. Dan sebenarnya sebagai satu rumusan untuk yang percakapan saya tadi, perkongsian saya tadi, sebenarnya peristiwa 13 Mei ini walaupun kita dikatakan dia merupakan satu sejarah hitam atau sejarah titik hitam bagi sejarah negara kita, okay? Tetapi saya rasa kalau kita dapat mengingatinya atau selalu memikir akan peristiwa ini, okay? Kerana kalau kita selalu menghadapi peristiwa yang nampaknya tidak baik itu, atau kita kata peristiwa yang hodoh, okay? Kehodohan, mungkin kita dapat menghadapi kehodohan diri kita juga, dan melalui proses seperti ini sebenarnya kita baru tahu akan kecantikan atau kesucian hati kita, kerana kita sebagai seorang manusia, okay? Dan kita harus memupuk yang itu sifat kemanusiaan kita. Yang ini saja yang saya ingin menyampaikan. Terima kasih Dr. Ho. Prof. Tash. Ya, sebagai kesimpulan, saya pertekankan bahawa kita harus mengiktirafkan 13 Mei sebagai suatu cuti umum untuk kita bertafakur terhadap kebodohan pemimpin kita, kebodohan rakyat kita sendiri, kebodohan komuniti kita dalam cuba membina negara. Di antara satu sama lain, kita tidak boleh mengharap atau menyalahkan pemimpin sahaja. Kita sendiri sama-sama kena membangun sedaya yang kita boleh. Membaca, bercampur, membiarkan anak-anak kita berkumpul dengan semua, bukannya hanya bertanyakan tentang mata pelajaran sekolah atau universiti sahaja, kerja apa dan sebagainya, bagaimana percampuran dan sebagainya. Ini adalah tanggungjawab kita bersama. Jadi naratif hari cuti umum itu yang menjadi memorial adalah sesuatu yang kita kata salah ke semua orang, dan supaya kita sebagai rakyat, dan kalau ada satu memorial, maka bukan sahaja pemimpin yang wajib datang ke situ, golongan mahasiswa yang menjadi penggerak masa depan
tidak akan lagi berlaku seperti gamis yang mengugut tentang Mei 13. Sebab kadang kita baca Mei 13 dalam sejarah tidak sama dengan kita melihat gambar-gambar, tidak sama kalau kita berdiri kubur orang Melayu, orang Cina, orang India di dalam satu tempat. Tak akan ada di dalam Malaysia ini kubur pelbagai kaum. Di dalam satu tempat ini sahaja kesemua kita akan ditanya oleh Allah tentang kenapa mereka ini mati sebegitu. Dan ini akan menjadi soalan kepada semua ahli-ahli politik yang hidup pada ketika itu. Dan pemimpin-pemimpin tidak akan boleh orang kata apa, lari daripada tanggungjawab kematian semua anak-anak kita, bapa kita, isteri kita, adik kakak kita, yang menjadi sesuatu yang menyayat hati pada kita semua. Jadi kita harus memperingati kesemua mereka ini sebagai wira. Barulah kehidupan mereka menjadi bermakna dan kematian mereka menjadi suatu pendorong ataupun suatu penunjuk bagaimana kita harus berkelakuan dan bersikap di dalam masa hadapan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Tas, terima kasih Dr. Ho sebab sudi untuk menghadiri kepada forum pada hari ini. Terima kasih juga kepada penonton-penonton yang sudi menemani kami sampailah habis forum pada hari ini juga. Jadi betul lah sebab 13 Mei ini peristiwa 13 Mei ini adalah satu peristiwa yang bagi kita semua agak sangat pilu, sangat sedih, tapi janganlah kita lupa apa yang tengah berlaku. Dan saya rasa semua speaker juga bersetuju bahawa kita kena membina naratif rakyat atau membina sejarah rakyat. Kalaulah kerajaan tidak berkemampuan ataupun mereka tidak mahu untuk mengiktiraf apa yang tengah berlaku, jadi kita sendiri ada berdikari, okay, dan barulah kita boleh liberate ourselves. Okay, so terima kasih kepada semua, dan sebelum saya mengulung forum ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada mereka yang meraihkan. Jadi selamat Hari Raya Prof. Tajuddin ya, dan kepada semua-semua yang meraihkan umat Islam. Jadi terima kasih, dan sila boleh menunggu kepada forum yang seterusnya. Terima kasih. Selamat malam. Okay,